Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata pengarang kitab rahimahullah, kata Sahibul Anwar, ni pengarang kitab Anwar lah. Dan jikalau dibukakan mulutnya di dalam air, ni apa hukum? Dia buka mulut dia dalam air, maka masuk air ke dalam perutnya, perut seorang. Dia mandi menyelam, tiba-tiba dia buka mulut dia. Jadi bila dia buka mulut, air orang masuk dalam tu, dalam perut dia, dalam dia punya rongga kan. Macam mana hukum? Batal lah puasanya, puasa seorang batal lah, kerana tiada sukar memeliharakan daripadanya daripada air. Beza dengan debu kemarin tu, debu payah nak jaga. Dan jikalau dihantarkan sesuatu ke dalam mulutnya, mulut seorang dengan disengajanya seorang kerana gharat, ada tujuan, kemudian maka diperlannya seorang akan dia akan sesuatu itu dengan lupanya, lupa seorang, tiadalah batal puasanya, puasa seorang. Contohlah dia pun satu benda dalam mulut, tapi dia bukan niat nak telan pun, tapi tertelan, terlupa, batal tak puasa dia? Tak, sebab lupa. Dan yang meneguhkan akan dia akan kata tak batal tu, dan yang meneguhkan akan dia akan tak batal, kata Darimi, jikalau ada pada mulut seorang atau hidungnya seorang air, kemudian maka bersin ia seorang, lalu turun air ke dalam perutnya seorang, atau ternaik ia air ke dalam otaknya, otak seorang. Dia letak air dekat hidung atau mulut, lepas tu dia bersin. Bila bersin tu, bukan dia sengaja bersin tu kan, memang tekanan untuk dia bersin, tertelan masuk dalam otak ke apa ke, tiadalah batal puasanya, puasa seorang, tak batal. Baik. Dan demikian lagi, tapi bukan sengaja bersin ni tekanan lah kan. Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab merasai makanan dengan lidah, tak batal, tak ada masalah. Ini peniaga tak ada apa, tak batal, tapi jangan telat lah. Dan jika ni jadi royah pada tiada batal, jika sampai rasa makanan itu kepada rengkung seorang sekalipun, tak apa. Tulis itulah, yakni dia rasa atas lidah dia, gitu. Dia rasa atas lidah lalu dia luah, gitu, tulis itu. Yakni dia rasa atas lidahnya lalu dia luah, gitu. Bila dia letak kat lidah, tiba-tiba dia rasa sampai ke rengkung juga, tapi dia tak telan, cuma mungkin resapan tu masuk ke sampai ke rengkung, tapi dia bukan telan. Batal tak puasa dia? Tak batal, tak apa. Tu yang dia kata tu. Dan jika sampai rasa makanan itu kepada rengkungnya sekalipun, dari kerana rasa makanan itu asar jua, bukan ain, kesan sahaja, bukan ain, bukan dia telan tau, cuma resak masuk saja. Macam kita mengaji kemarin, kita letak minyak angin dekat kita punya leher, lalu dia resak masuk dalam, kita bukan telan, dia resak masuk kan. Yang tu dia tak batal. Dia sama macam orang sakit jantung, dia makan pil apa, dia bukan pil, dia bawah dia punya lidah. Jadi dia meresak masuk bawah lidah. Dia bukan masuk bongkong, dia meresak masuk bawah lidah. Batal tak dia punya puasa? Tak batal. Ubat orang bawah ni, bawah lidah. Kalau dia sakit jantung sakit apa? Sakit jantung, tanya orang sakit jantung, dia ada apa, tapi dia bukan telan, dia bawah lidah. Tapi dia meresak masuk ke bawah lidah. Tak batal puasa. Tak batal, kerana dia bukan masuk ke ompong, dia hanya masuk ke resapan bawah lidah. Bawah lidah tu dia punya rongga tak? Tak kan? Dia meresak masuk kan? Tak batal. Tak batal. Orang sakit lah, gitu. Baik. Dan demikian lagi, ni kalau kita cium wangi-wangi ke mana? Tak batal tak? Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab mencium bunga-bungaan, tak apa. Atau asap setangi, asap setangi wangi, bahur-bahur, atau barang sebagainya, tak apa.
Dan jika sampai bau dan asap itu ke dalam otaknya otak seorang atau ke dalam perutnya seorang sekalipun, kerana bau asap itu asar juga, bukan ain pada uruf. Asar tu kesan, dia bukan jenis benda berketui gitu. Habis isap rokok ke benar? Cuba tengok kata Syekh Shubra Milisi ataupun Malisi, diambil daripada yang demikian itu, yakni dipaham daripada yang demikian itu, demikian tu cium bunga-bungaan atau asap setangi je. Situ daripada yang demikian itu ambil situ, cium bunga-bungaan ataupun asap setangi. Baik, bahawasanya tiada batal puasa dengan menghisap asap tembakau. Tapi hadis sahabat Ustaz bawah tu dia cerita lagi, kerana asap tembakau itu asar jua, bukan ain pada uruf seperti asap setangi jua. Ini pandangan Shubra Malisi. Dia kata isap rokok itu kita boleh kias dengan cium bunga-bunga dia tak. Jadi dia tak batal. Tapi tengok, ni pandangan dia ni. Tapi pandangan ni dhaif. Cuba tengok depan ni. Pandangan ni tak boleh pakai lah, kerana bagi para ulama bincang-bincang asap rokok tu dikira ain juga, dikira batal, isap rokok batal. Tengok depan. Adalah Syekh Ziyadi. Cuba tengok berfatwa ia Ziyadi. Kita tu ada ia tu ada dua kan. Buang alif tu. Alif tu buang satu, ia tu tinggal. Ia belakang tu ada lah. Berfatwa ia Ziyadi dengan yang demikian itu, demikian tak batal puasa dengan asap rokok. Ini pandangan dia mula-mula lah. Dengan yang demikian itu, demikian tak batal puasa dengan asap rokok. Pada mula-mula dia fatwa macam tu. Kemudian maka dibawa oleh setengah daripada segala murid Syekh akan buluh pengedutan tembakau. Buluh tu digunakan untuk sedut tembakau. Kalau zaman lah rokok lah kan, zaman dulu dia guna buluh, dia sedut, dia letak tembakau dalam buluh, dia sedut gitu lah. Jadi anak-anak murid dia buat eksperimen lah. Maka dipecahnya setengah daripada segala murid tadi, dia akan buluh tadi di hadapan Syekh itu. Mereka nak tunjuk kat Tok Guru, mereka kata Tok Guru kena fikir balik kot fatwa tu tak apa tepat rasanya. Jadi kami bawa satu buluh, kami letak tembakau penuh asap dalam tu, kami pecahkan buluh tu dan diperlihatkan akan Ziyadi, akan buluh tadi, ain yang beku di dalam buluh daripada bekas asap tembakau, serta katanya setengah daripada segala murid tu. Kata setengah daripada segala murid, bagi Ziyadi. Jangan elok, bagi Ziyadi. Inilah ain, bukan asar. Mula-mula Tok Guru dia ni, Ziyadi ni, Syekh Ziyadi, dia fatwa kata tak batal. Sebab dia anggap kata itu hanya asar sahaja. Lalu anak murid dah tunjuk kata kat Tok Guru ni, kata fatwa tu mungkin kita kena cek balik. Maka dia bawa satu buluh, dia bawa tembakau dalam tu, cucuh bagi penuh asap. Lepas tu dibelahkan buluh tu. Bila dibelahkan buluh tu, ada ain daripada asap tembakau tu, ada ain. Maka maksudnya kalau isap rokok, isap tembakau, batal tak puasa? Batal. Tu. Jadi Syekh Ziyadi pun rujuk baliklah daripada fatwa dia. Itu biasalah. Para ulama ni mula-mula dia fatwa, lalu tu tiba-tiba dapat kajian-kajian baru, maka dia tukar dia punya fatwa. Itu benda biasa, benda biasa dalam medan ilmu, benda biasa benda tu. Jadi anak-anak murid pun tunjuklah kan. Maka cuba tengok tindakan Syekh Ziyadi. Maka rujuklah Syekh itu, maksudnya patah balik Syekh itu, Syekh Ziyadi lah, daripada fatwa yang dahulu. Dia rujuk balik dia kata fatwa tu tak boleh lah, maksudnya. Lalu berkata ia Ziyadi, manakala adalah asap tembakau itu ain, batallah puasa dengan menghisap dia asap tembakau, maksudnya batal lah puasa. Isap rokok batal lah. Sebab dia tu dikira ain juga. Dikira ain juga, hukum dia membatalkan puasa. Kalau tak batal syok rokok. Baik. Kata Syekh Taifi, maka tembakau apabila disampaikan asapnya asap tembakau kepada rongga, maka batallah puasa dengan asap tembakau tadi tu. Pada Syekh Ibn Hajar batal, dan Syekh Ziyadi, tadi Syekh Ziyadi ni kan batal juga, dan Syekh Barmawi ataupun Burmawi batal,
dan segala mereka yang mengikut dia Ibnu Hajar, Ziyadi, Barmawi, semua kata batal belakang. Apabila diisap asap tembakau dan sampai kepada rongga, batallah puasa dengan isap asap tembakau tadi, batal. Dengan dia rujuk asap tembakau. Tulis itu. Katanya kata Ta'ifi. Rujuk juga. Jaga tu, payah tu. Katanya kata Ta'ifi. Dan dibezakan, apa beza antara asap tembakau dengan asap setanggi? Apa beza kan? Asap bakar sampah sama-sama asap juga. Tapi kenapa tembakau batal, asap bakar sampah, asap setanggi tak batal? Cuba tengok dia kata. Dan dibezakan, yakni dibezakan pada hukum antara asap tembakau dan asap setanggi. Bahawa asap tembakau itu dikosat dirinya asap tembakau. Dikosatkan dirinya asap tembakau. Orang yang rokok dia nak apa? Yang dia syok sekali. Nak asap mah? Betul tak? Dia nak asap ke nak bau tu? Nak asap. Ada asap dah. Sonok isap rokok. Isap vape pun. Keluar kan. Sonok tengok asap keluar banyak kan. Kita isap rokok, kita isap vape, kita isap pot tu, kita untuk apa? Untuk bagi sonok keluar asap pun. Kan? Baik. Beza dengan asap setanggi. Asap setanggi kita nak asap kita nak bau. Nak bau. Kan? Beza. Asap setanggi dengan asap rokok. Beza. Gitu. Itu yang dia kata tu, bahawa asap tembakau itu dikosatkan dirinya asap tembakau. Lepas tu ada jatuh. Tiada baunya. Ambo tak isap rokok kan? Isap. Habis. Tiada baunya yang asap tembakau. Tu. Tiada baunya yang asap tembakau. Tiada baunya yang asap tembakau. Kita bukan nak asap, kita bukan nak bau, nak asap. Dan padahal asap setanggi itu dikosat baunya asap setanggi. Tiada dirinya asap setanggi. Tu beza setanggi dengan rokok. Itu kata dia lah, kata Syekh Ta'ifi kan. Dan lagi, itu perbezaan yang pertama antara tembakau dengan setanggi. Dan lagi asap tembakau itu disampaikan ke dalam rongga dengan perbuatan atas kelakuan sesuatu yang diminum. Seolah-olah macam kita isap rokok dia, macam kita minum. Sebab itu orang dalam kitab Arab dia sebut syurbu. Isap rokok dia tak panggil isap, dia panggil apa? Minum rokok. Minum rokok ni sama, orang isap rokok ni sama macam dia minum ayam. Sebab dia nak benda tu. Maka sampainya asap tembakau ke dalam rongga terbanyak daripada barang yang sampai ia asap tembakau daripada asap, bukan. Barang yang sampai ia barang daripada asap setanggi. Itu beza antara tembakau dengan setanggi. Maka adalah asap tembakau yang berhimpun dengan kelakuan yang tersebut. Kelakuan yang tersebut maksudnya kelakuan minum. Kelakuan yang tersebut dengan maksud kelakuan minum tu dibilangkan ain pada uruf seperti yang didengar daripada ahli uruf. Ahli uruf ni saya menjadi dulu pengkaji lah. Ataupun mudah cakapnya ahli uruf ni orang ramai. Orang ramai anggap kata isap rokok tu panggil sama hukum macam minum lah. Minum kita tegur ayat minuman. Rokok pun dia penguat macam tu lah. Sebab itu dia panggil batal puasa. Hingga inilah hasil perkataan Syekh Ta'ifi tadi lah kan. Dan seperti demikian perkataan Syekh Ta'ifi tu. Dan seperti demikian perkataan Syekh Ta'ifi, takrir Syekh Ahmad Naqli dan Syekh Ali Sufi dalam darsnya. Dars ni maksudnya pelajaran mereka itu, pengajian mereka itulah. Dia huraian lagu itulah. Dalam darsinya, yakni dalam pembelajaran kelas mereka itu. Mereka itu hurai macam mana Syekh Ta'ifi hurai, supaya nampak beza antara asap rokok dengan asap setanggi. Begitu. Baik. Syahdan, kalau asap sampah kita bukan hidu dia kan, kita lari daripada dia. Memang jauh bezalah dengan asap tembakau kan. Asap tembakau kita nak pada asap setanggi kita bukan nak asap, kita nak bau. Syahdan,
telah terdahulu perkataan bahawasanya batal puasa dengan menyahaja memasukkan air ke dalam rongga, lagi tahu akan haramnya, haram memasukkan tadi, lagi dengan ikhtiar. Maka jika makan atau minum seorang dengan lupanya seorang akan dirinya seorang puasa, dia lupa, ini maklum, atau jahil atau pada makan. Jika jahil ia seorang akan haramnya, haram makan atau minum tu, atau digagahi orang paksa dia suruh makan, duduk dalam penjara contoh kan, kalau tak makan depa bubuh kara dekat dia, depa pukul dia atau pada makan. Maka jika digagahi orang akan dia akan seorang atasnya atas makan ataupun minum, atasnya tu rujuk makan ataupun minum, maka tiadalah batal puasanya, puasa seorang tak batal, tak apa, royah pada tak batal. Dan jika ada yang demikiannya, bukan, jika ada yang dimakannya seorang atau yang diminumnya seorang itu banyak sekalipun, dia makan banyak tapi dalam keadaan lupa, tak batal dia punya semayang. Semayang pula puasa. Kalau semayang batal tak semayang? Semayang batal. Tengah-tengah duk baca Fatihah, dia makan nasi lemak sebungkus, tiba-tiba dia kata dia lupa, mana boleh, tak munasabah, lupa, batal. Semayang kalau makan sikit tak batal, kalau makan banyak batal walaupun lupa. Semayang makan sikit dalam keadaan terlupa tak batal, makan banyak dalam keadaan terlupa batal semayang. Puasa makan sikit lupa tak batal, makan banyak lupa pun tak batal, tak ada masalah. Macam mana dah lupa kan? Sebab apa yang kata tak batal ni? Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya sabda Nabi SAW, man nasiya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fa akala aw syariba falyutimma saumahu, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu wa la qada'a alaihi wa la kafarata. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu wa la qada'a alaihi wa la kafarata. Yakni barang siapa lupa ia barang siapa tak kala puasa, maka makan atau minum ia barang siapa, maka hendaklah ditamamkannya barang siapa, puasanya puasa barang siapa. Ditamam, disempurnakan. Puasa jelah, tak ada masalah. Maka hanya sahaja Allah Ta'ala menganugerahi akan dia akan barang siapa makanan dan minuman. Rezeki Allah Ta'ala kena bagi kat dia. Kita bila nak jadi macam ni? Nak lupa? Boleh? Dan tiada qada atasnya, atas barang siapa, tak payah qada. Dan tiada kafarah, pokoklah nak kena bayar denda puasa 2 bulan berturut-turut, tak ada kenapa. Rezeki dia itu, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Kita tak sampai lagi lah waktu tu. Memang lupa suruh. Maka makan nasi sepinggan baru teringat kata hari ni puasa. Rezeki yang itu jarang mana. Sepanjang hidup tak jadi lagi lah. Saya tak jadi lagi. Kawan saya bisa jadi satu dulu lah di Masjid Bujang hari Jumaat. Dia pergi tekan tu. Maka lala ni ayak kowe lah. Dia pergi tekan ayak kowe tu, dia minum buta gitu lah. Orang lain tengok, duk tengok dia tak rasa apa. Bagi dia bukan puasa hari tu, dia terlupa. Lepas habis-habis tu baru orang beritahu dia, hari ni hari puasa ni. Dia kalau saya lupa, rezeki dia elok lah segelas lah tengah hari dan balun lah, rezeki dia. Tapi memang dia lupa, tak teringat langsung. Kami pun tak kata apa, terkokok lah ya, tapi dia lupa, memang dia lupa semua. Lupa, baik, rezeki dia. Maka iaitu tu makan dan minum dalam keadaan lupa tu, boleh tu. Maka iaitu makan dan minum dalam keadaan lupa. Iaitu makan dan minum dalam keadaan lupa bersalahan dengan hukum orang semayang. Maka batallah semayangnya seorang kerana makan banyak dengan lupanya orang yang semayang. Mayang tak boleh lah, makan banyak lupa batal. Baik. Maka dibeza antara yang puasa dan yang semayang. Apa beza? Kenapa orang makan banyak dalam keadaan lupa ketika puasa tak batal, tapi orang semayang dalam keadaan lupa makan banyak batal? Sedangkan sama-sama banyak, sama-sama lupa, kenapa batal? Tengok. Bahawasanya orang semayang, ada bagi orang semayang kelakuan yang mengingatkan dirinya orang semayang dalam semayang. Kan semayang ada rokok sujud, takkan dah tak teringat, betul tak? Sebab itu semayang beza dengan puasa. Maka dibangsakanlah dirinya orang yang semayang itu kepada taksir, cuai, sebab makan banyak dengan lupa. Takkan dia tak teringat? Tengah-tengah dia baca tahiyat akhir, tiba-tiba dia boleh makan nasi sebungkus.
Tiba-tiba orang tanya dia, hang lupa. Dia kata dia lupa. Takkan lupa. Sebab sembahyang ni ada kelakuan. Puasa ada tak kelakuan ni? Tak. Puasa macam ni je lah. Mana ada rokok sujud ni, tak ada. Siapa pun tak tahu kita puasa tak puasa kan. Kita nak tipu orang, kita boleh tipu puasa. Kan? Tapi tak boleh tipu lah diri sendiri. Tak boleh tipu lah Allah Ta'ala kan. Tapi maksudnya, puasa macam ni je lah. Tak ada kelakuan. Tapi kalau sembahyang rokok sujud, takkanlah masa-masa sujud tiba-tiba duk makan nasi lemak. Tak munasabah. Kata nak lupa tu. Lagu tu. Tak munasabah. Faham tak? Maka batallah dengan dia dengan makan banyak secara lupa. Tulis tu. Dengan dia dengan makan banyak secara lupa tu. Maka batallah dengan dia dengan makan banyak secara lupa, sembahyang batal. Habis. Titik. Bersalahan yang puasa, maka tiada baginya bagi yang puasa kelakuan yang mengingatkan dirinya yang puasa di dalam puasa. Dirinya yang puasa di dalam puasa. Tak ada kelakuan. Tak. Maka tiada dibangsakan dirinya yang puasa kepada taksir makan banyak dengan lupa. Tak dikata kalau dia tu cuai. Maka tiadalah batal puasanya puasa yang puasa dengan dia dengan makan banyak secara lupa. Puasanya puasa rujuk yang puasa dengan dia dengan makan banyak secara lupa. Situ. Makan banyak secara lupa, tak apa. Baik, habis. Titik. Selesai tu. Lagi. Dan seperti makan dan minum, tiap-tiap yang membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan lupa. Boleh kiaslah yang lain. Tiada batal puasa dengan dia dengan yang membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan lupa. Situ. Dengan dia dengan tiap-tiap yang membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan lupa. Contoh. Kiaslah benda-benda lain, jangan buat makan minumnya. Melainkan riddah, murtad batal lah. Walaupun lupa pun batal. Maka batal puasa dengan dia dengan riddah murtad. Na'udzubillah. Dan jika segera ia seorang masuk Islam sekalipun, lepas-lepas dia murtad, dia masuk Islam balik, puasa batal. Walaupun dia kata saya lupa pun batal. Tak, kena puasa lain. Titik. Dan tiada batal puasa dengan memerlan air liurnya seorang yang khalis. Ini masalah telan ayat liur ni. Dengan memerlan tu telan lah. Air liurnya seorang yang khalis. Yang khalis tu tulis atasnya. Yang ni semata-mata ayat liur gitu. Tak ada campuran dengan benda lain. Gitu. Yang khalis maksudnya semata-mata air liur. Tidak ada campuran dengan benda lain. Itu dipanggil air liur yang khalis. Lagi suci yang di dalam mulutnya seorang. Dan jikalau dihimpunkannya seorang hingga banyak, lalu diperlannya air liur sekalipun tak batal. Dan jikalau jadi oyah berarti dah batal. Tidak batal tu kesudahan dia benar. Jikalau dihimpunkannya seorang hingga banyak, lalu diperlannya air liur sekalipun. Tulis tu. Tiada batal tu. Tulis tu. Tulis lah. Takkan saya nak ajak ni. Nak benda tu dah maklum dah benda tu. Mana ni? Ni. Dekat tiada batal tu tulis jadi. Tak. Tulis nanti nyesai. Tak nampak kita jawi. Nampak macam senang. Tulis itu. Tiada batal tu tulis itu. Lepas tu dekat jika tu tulis itu. Itu tanda oyah lah. Habis. Selesai tu. Habis. Sebab nanti kalau kita nak baca Quran senang. Ni nak cari tang mana apa semua tu. Jenuh kita. Sebab kitab payah. Kalau kitab mudah tak apa. Baik. Jadi tak batal. Walaupun kita kumpul banyak-banyak dia ni dalam mulut kita. Lepas tu kita telan sekaligus. Batal ke tak batal? Tak batal ya. Tak ada masalah. Tak dikira lah minum ayat liur. Tak apa. Selagi mana ayat liur tu ayat liur kita tak batal. Tapi kalau ayat liur kawan, batal lah cuy. Tengok depan. Lalu diperlannya sekalipun. Titik. Kita jawi tak ada titik ataupun titik. Maka keluar dengan kata air liurnya, air liur seorang. Dikecualikan dia telan ayat liur dia. Memerlan air liur orang lain. Kacau. Dia pergi telan ayat liur kawan dia. Batal tak puasa? Batallah puasanya puasa seorang dengan dia dengan air liur orang lain. Puasa habis telan ayat liur orang. Telan ayat liur orang batal. Macam mana dia dah hakar sangat? Gitu. Habis. Selesai itu. Dan keluar nanti dia cerita tu kalau kita bubuh benda dalam mulut nak bagi sejuk mulut boleh ke tak boleh? Cuba tengok ni.
Dan keluar dengan kata ni ataf pada kata maka keluar dengan kata air liur, ambil maka keluar dengan kata dekat keluar tu buat aku ni buat itu dekat maka tu buat macam tu dekat maka keluar tu buat itu ni buat macam tu. Itu tanda ataf mana ambil maka mai tafriq masalah gitu. Maka keluar dengan kata air liurnya dia seorang yang khalis, memelan air liurnya dia seorang yang tercampur sesuatu yang suci. Tak boleh kan tadi dia kata kita telan air liur yang khalis. Tapi kalau kita telan air liur tu bercampur dengan benda lain. Tapi benda lain tu suci, tapi dia bercampur dengan benda lain. Tak boleh Contoh tengok. Seperti memintal ia seorang. Memintal ni macam dia buat guru mana? Tengok depan. Seperti memintal ia seorang akan benang yang bernila dengan mulutnya yang seorang. Nampak? Dia ambil benang tu ada nila. Maka dia pun guna apa? Dia bubuh dalam dia punya mulut. Maka nila tu bercampur dengan air liur. Dia telan. Batal dah puasa dah? Batal. Sebab dia telan air liur yang bercampur dengan nila. Batal tak boleh. Tu. Tapi kalau benang tu kalau putih kita bubuh pun dia tak ni kan. Tu lain cerita lah. Depan ada cerita lagi. Ni air liur tu bercampur dengan nila. Nila tu benda suci. Maka tercampur air liurnya seorang dengan nila benang itu, lalu diperlannya air liur, maka batallah puasanya seorang dengan telan air liur yang bercampur tadi. Dengan dia telan air liur yang bercampur. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa batal? Kerana sebab bercampur jadilah seperti air liur orang lain. Sebab bercampur tu dikira macam kita telan air liur orang lain. Walaupun kalau ikut tu air liur kita, tapi dah bercampur dengan benda lain, dianggap macam kita telan air liur orang lain. Hukum dia batal. Titik. Dan keluar ataf lagi pada maka jika ambil maka. Dan keluar dengan kata air liur yang suci, iaitu keluar tadi tu memerlan air liur yang kena najis dengan darah. Tak boleh. Gusi kita berdarah kita kena pergi luar. Tak boleh. Bulan-bulan puasa tak selalu pergi cabut gigi nak cabut gigi cabut malam. Buat temu janji malam kalau doktor. Atau lainnya yang mana? Sama macam dia pergi scaling gigi bulan puasa. Scaling faham tak? Cuci gigi. Kita ada cuci gigi. Dia cuci gigi tu dia doktor dia cuci gigi kita. Lepas tu dia ada seorang lagi pegang dia punya nak sedut ayak faham tak? Kita memang dia sedut ayak yang duduk dalam mulut kita tu sebab dia semok dengan gigi kita. Lepas tu dia sedut pula kan. Tapi ada tak yang dah ketelan masuk? Ada. Batal puasa? Tak boleh. Scaling gigi bulan puasa tak boleh. Kalau nak scaling juga, scaling malam. Malam abang ke doktor swasta suruh dia buat malam. Cuci gigi orang panggil, cuci gigi. Kalau cabut gigi pun tak boleh gak dalam puasa sebab dia bercampur dengan darah, jenuh luah tak. Kecuali kalau darurah sangat, itu lain cerita. Tapi maksudnya mudah cakapnya batal dah puasa nanti qada. Tak apa nak buat macam mana? Qada jelah. Nak buat macam mana? Begitu. Habis. Tak buat macam mana dia pergi klinik kerajaan. Klinik kerajaan kalau kita tolak dah kena tunggu pula, jenuh pula. Kalau pihak swasta ni mahal dah sikit, orang 100 lah tu. Satu gigi tu dia cas berapa puluh ataupun berapa ratus je. Tak bujang tu kan. Klinik Dr. Mira. Boleh situ tapi mahal dah sikit. Sebab swasta. Baik, habis tu. Kat Taman Bujang. Baik, lepas tu tengok dia kata apa lagi. Dan keluar dengan kata air liur yang suci, iaitu memelan air liur yang kena najis dengan darah atau lainnya darah. Atau lainnya tulis atas dia seperti muntah tulis tu. Seperti muntah. Takkan nak kata tai kan? Takkan kita makan tai kan? Maksudnya dia telan air liur yang kena najis bercampur dengan darah ataupun bercampur dengan muntah. Dan jika tiada kelihatan warna darah sebab diludahkannya seorang beberapa kali sekalipun. Nampak? Sebab dia ludah banyak kali, tapi mulut tu dia tak basuh. Mulut tu jadi mutan najis. Kerana mulut tu ada kesan darah. Sebab itu kita bila mulut kita berdarah, kita kena kumur, kita kena basuh kita punya mulut. Walaupun kita kata saya sudah tak ada darah dah pun, memang tak ada darah, tapi mulut kamu tu mutan najis. Mulut kamu tu kena najis, kamu kena kumur, kena basuh mulut kamu tu.
maka batal puasa seorang kerana air liur itu sebab kena najis, jadilah seperti suatu ain yang lain. Titik tu habis. Dan keluar dengan kata air liur yang di dalam mulutnya, atah lagi sana, tak apa dah, tak payah atah pun tak apa. Kalau atah jadi belit tu, jangan tengok lah atas. Dan keluar dengan kata air liur yang di dalam mulut. Keluar ni maksudnya dikecualikan, bahasa dia begitu, fakhraja, keluar maksudnya dikecualikan. Dengan kata air liur dalam mulut, iaitu memerlan air liurnya seorang yang telah keluar daripada mulutnya seorang, jikalau pada zahir bibirnya seorang sekalipun tak boleh. Air liur meleleh lah, tiba-tiba dia sedut balik, dia telan, batal tak usah? Batal. Batal usah, tak boleh. Tak boleh. Ataupun dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Basah gitu. Basah ni. Kalau dia buat basah gitu, bagi kering tak apa. Ni masalahnya dia buat macam mana? Tak mahu buat, akan nak buat ini di luar. Maksudnya kalau dia buat macam ni, satu. Lepas tu basah lagi, dia buat sekali lagi. Air liur yang duduk di sini, di bibir mulut ni, dia masuk balik dalam mulut. Dia telan air liur tu, batal tak usah? Batal. Mana beringat lah. Bagi kering dulu tak apa? Kering dulu. Saya dia kering saya. Faham je tak boleh? Ni basah. Lepas tu saya buat sekali lagi, air liur yang duduk di bibir mulut saya ni kembali masuk, kembali kena lidah dan kembali masuk dalam mulut, dan saya telan air liur tu. Hukum dia apa? Batal. Tak boleh. Maksudnya kena bagi dia punya bibir mulut dia kena kering dulu. Kering tak apa, tak nak masalah. Dia saya dia kering ni. Tu. Tak boleh sebab dia sudah duduk di luar mulut. Bibir mulut ni dikira luar mulut, tak boleh. Apatah lagi kalau dia dah meleleh. Meleleh ni kita sedut masuk balik, kita telan, dikira batal. Nak selamat kena ludah. Nak selamat kena ludah. Sebab itu dia kata lagu tu, memelan air, maka batal puasanya kerana air liur itu sebab kena najis, jadilah seperti suatu air yang lain. Dan keluar dengan kata air liur yang dalam mulutnya, iaitu memelan air liurnya yang telah keluar daripada mulutnya, jikalau pada zahir bibirnya seorang sekalipun, atau seperti dibasahinya seorang benang. Nampak? Ni benang ni. Benang ni. Contoh kita bubuh apa? Kita benang baju tu. Kita apa? Kita masuk dalam mulut. Bila kita masuk dalam mulut, air liur tu terpisah daripada benang. Terpisah dah. Air liur kita sudah masuk ke benang. Lepas tu benang tu kita masuk dalam mulut sekali lagi. Air liur yang duduk di benang kembali masuk dalam mulut, kita telan. Kira batal tak batal? Batal. Tak boleh. Dah masa. Kena beringat benda tu. Dia nak jahit baju bulan masa kan. Nak jahit baju. Maka dia nak masuk jarum. Jarum tu benang tak masuk. Maka dia pun ambil lah benang tu pun dalam mulut. Ambil dalam mulut, lepas tu buat keluar benang tu. Lepas tu nak masuk dalam lubang jarum tu. Tak masuk. Lepas tu dia ambil sekali lagi. Benang tu pun dalam mulut balik. Sedangkan benang tu basah tak basah? Basah. Air liur yang dah duduk di benang tu kembali masuk dalam mulut. Kita telan. Dikira batal. Kerana dah terpisah daripada mulut. Tu ingat lah masalah tu. Atau sugi. Ni pun kena jaga lah. Sugi. Ataupun sugi atau pada kata benang. Ataupun sugi, contoh. Dia ambil kayu sugi, dia gosok gigi. Air liur ada kat kayu sugi. Lepas tu dia buat keluar kayu sugi tu, lepas tu dia gosok sekali lagi pula. Maka air liur yang duduk di kayu sugi kembali masuk dalam mulut dan dia telan. Batal tak puasa? Batal. Kalau dia luar batal tak? Kalau luar tak batal. Jadi bulan puasa kita nak gosok gigi, selagi mana tak selesai gosok, nak selamat, gosok dulu lah, jangan buat keluar langsung. Takut-takut kita buat keluar, lepas tu kita buat masuk balik, lepas tu kita telan lah tu. Batal tak puasa? Batal. Tapi selanjutnya tak telan lah sebab kita luar balik, faham tak? Tu kena ingat. Habis itu benda nampak simple ya, tapi boleh bawa benda batal tau. Jangan nampak batal ni dengan makan minum ya. Ni benda ni, lagu ni pun boleh bawa benda batal. Atau sugi atau pada benang dengan air liurnya seorang, atau dengan air. Ni lagi teruk. Atau pada air liur. Sugi tu dia basuh kayu sugi dengan air, lepas tu dia telan kayu air yang duduk pada kayu sugi tu. Batal. Titik. Kemudian maka dimasukkan benang atau sugi itu ke dalam mulutnya seorang, serta ada atas
atas benang dan kayu sugi tu, serta ada atasnya, atas benang dan sugi itu basah yang bercerai daripada benang ataupun kayu sugi tu, lalu diperlannya mana nya al-mazkur lah senang, ataupun diperlannya seorang apa tulis sin ni atas dia, diperlannya seorang. Okey, habis benda ni kena beritahu kat orang. Maka batallah puasa seorang dengan al-mazkur, batal. Batal lah tu. Baik. Batal lah puasa dengan dia. Sebab apa batal? Kerana air liur itu sebab bercerai ia air liur daripada tempatnya air liur dalam mulut, jadilah ia air liur seperti suatu ain yang lain. Baik. Tetapi jika dikeluarkannya seorang, lidahnya seorang, yang ada atasnya atas lidah, domainnya tu lidah, air liurnya seorang, ayat liur tu atas lidah, dia jelirkan, lepas tu dia masuk balik, yang tu dikira batal atau batalan? Tak, kerana lidah tu bersambung dengan kita punya mulut lagi, faham tak? Tu tak apa, kalau hal tu pun tak boleh jenuh orang kita, tu tak apa, tu tak ada masalah. Sebab ayat liur duduk atas lidah lagi tu, cuma kita jelirkan, lepas tu kita buat masuk balik, lidah tu dalam mulut, ayat liur yang duduk atas lidah tu kita telan, tak apa tu, tak ada masalah. Baik. Kemudian maka dimasukkannya seorang pula, lidah seorang, lalu diperlannya seorang air liur yang di atas lidah, maka tiadalah batal puasa seorang, tak batal. Sebab apa tak batal? Kerana lidah itu barang betapa dibalik-balikkannya lidah dan diulur-ulurkannya lidah, diulur-ulur, dijelirkan, dibilangkan ia lidah di dalam mulut juga, dianggap masih lagi duduk dalam mulut, maka tiada dinamai bercerai air liur yang di atasnya lidah daripada tempat air liur, daripada tempatnya air liur. Tulis ya air liur. Habis tu selesai. Ni lagu mana ni? Kalau orang cuba tengok ni. Ni masalah ni bagus ni, cuba tengok. Dan jikalau kena bala seorang dengan sentiasa berdarah gusinya seorang. Ni dia cabut gigi lah, kita kata. Tak nak nak ludah dah. Duk keluar juga nak buat mana. Kan seeloknya dielokkanlah, tapi nak buat macam mana, dah temu janji dia lagu tu dah, tak boleh nak cancel lah, atau gigi dia sakit, buat macam mana kan? Waktu siang nak kena pergi cabut juga Alif kan, takkan nak biar, kalau nak biar jenuh. Baik. Atau ghalibnya mana? Berdarah gusi. Dia ni sensitif, gusi dia selalu berdarah. Baik. Bulan puasa, macam mana nak buat? Sekira-kira sukar memeliharakan daripada berdarah gusi, daripada berdarah gusi, tak boleh nak elok lah. Ludah dia ludah lah juga sekadar mampu, tapi terpaksa juga dah telan sikit-sikit tu, maka iaitu mana? Iaitu berdarah gusi tu dimaafkan, tak apalah, dimaafkan. Dan memadai meludah akan berdarah tadi tu, berdarah gusi, ganti membasuh dia mulut. Tak payah kebasuh dah hak tu ludah ya. Ludah pun sekadar mana boleh ludah. Takkanlah ludah tak hari, takkanlah ludah tak basah, jenuh nak. Bila ludah ada sakit sikit dah. Ada, yang tu dimaafkan. Tapi tak mau macam ni, dia kumpul darah banyak-banyak dia telan, tak boleh. Dia tak ludah langsung, faham tak? Dia kena ludah juga, ludah juga sekadar mana boleh. Begitu. Betul hak sikit-sikit dimaafkan. Nak kena basuh dah dia punya mulut yang masalah ni. Tak payah. Kalau ikut kena basuh sebab dia mutan najis, tapi nak buat macam mana? Benda yang basuh keluar. Dan tiada diberati akan seorang membasuh dia mulut. Tak diberati pada tiap-tiap ketika. Dan dimaafkan bekas darah yang bercampur dengan air liurnya seorang. Baik, masalah. Jikalau seorang memerlan setengah benang pada malam hingga sampai ia benang tadi ke dalam perutnya seorang, dan setengah benang pada zahir mulutnya seorang. Setengahnya benang pada zahir mulutnya seorang, maksudnya dia telan benang hak itulah,
Dia telan benang, sebahagian duduk dalam perut, sebahagian duduk luar mulut. Kalau dia nak semayang, hukum tak sah sebab benang tu bercampur dengan dalam perut, dikira najis, faham tak? Tapi kalau dia tarik, puasa boleh batal disebabkan apa? Disebabkan muntah dengan sengaja. Lagu mana nak buat orang lagu ni? Takkan tak semayang kan? Macam mana nak buat? Kalau ikut hak paling mudahnya, bagi batal lah puasa. Semayang tu kena semayang, faham tak? Puasa nanti qada. Puasa qada. Ni orang dulu lah kot, dia tak ada kerja kan. Lalu kita banyak kerja ni tak? Nak tengok tu, nak tengok ni. Mereka tak ada hiburan mereka ni lah kan. Lalu fajarlah dengan hal yang demikian al-mazkur. Masuk subuh dalam keadaan benang duduk dalam setengah, duduk luar setengah. Padahal ia seorang puasa. Maka jika diperlannya seorang akan yang pada had zahir itu, atau dihunusnya, dihunus tu dah ditarik. Dihunusnya seorang. Dihunus tu maksudnya ditarik. Setengahnya benang yang pada had batin. Kalau dia telan ataupun dia tarik, boleh bawa pada batal. Batallah puasanya, puasa seorang dengan ditelan dan juga dihunus. Dengan dia tulis ditelan dan juga dihunus. Dengan dia ditelan dan juga dihunus. Kalau kita biar, dia jadi lagu tu. Baik, habis itu. Selesai itu. Kalau biar, kalau telan batal, kalau tarik pun batal sebab kita akan jadi apa? Wet lah, dikira muntah dengan sengaja. Gitu. Dan jika dibiarkannya seorang akan yang pada had zahir itu, tiadalah sah sembahyangnya seorang dengan dibiarkan tu. Dengan dibiarkan. Kalau kita biar tak sah kerana dikira benang itu berhubung dengan najis dalam perut. Macam mana nak buat? Maka jalan yang menghasilkan sah sembahyangnya dan puasanya seorang, hendaklah dihunus akan benang oleh orang lain pada ketika lalai seorang. Cara nak selamat macam tu. Abang kat kawan dia macam ni. Sat lagi tengah-tengah aku duduk balik, hang mai tarik benang tu. Jadi kalau masa tu tarik tu dengan sengaja ke dengan tanpa kita sedar mana tu? Tanpa kita sedar. Tiba-tiba kita pun wet kita tu dikira sengaja kan tak sengaja. Tapi kena tunggu masa kita tengah, mula cakapnya masa kita tengah lena je. Masa kita tengah lena suruh dia tarik. Faham tak? Jadi waktu tu kita tahu tak apa yang dia buat kat kita? Tak tahu. Tapi kalau kita dalam keadaan sedar, dia suruh dia tarik, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu dipanggil apa tu? Hilah. Buat hilah. Nak bagi sah juga puasa dan juga nak bagi sah juga sembahyang. Habis tu. Pada ketika lalainya. Dari kerana jika dihunus orang akan dia akan benang. Pada ketika tiada ia seorang lalai. Dan dapat ia seorang menolakkan orang yang menghunus. Menghunus tarik menghunuskan tikam kau. Ini bahasa orang Banjar. Menghunus tarik. Maka tiada ditolakkannya seorang akan orang. Batallah puasa seorang dengan dihunus. Dengan dihunus. Kalau kita tengah sedang tiba-tiba orang nak mai bagi batal puasa kita kena tolak orang tu. Tak bagi dia bagi batal puasa kita kan. Sebab itu kita kena buat masa kita tengah balik, kena tengah-tengah tak sedap. Masa tu dia mai tarik, tak apa. Dan jika tiada orang yang menghunus dia benang. Dan jika tiada orang yang menghunus dia benang, tak ada orang yang nak tolong buat. Seperti demikian itu yakni ketika lalai. Seperti demikian itu yakni ketika lalai. Seperti demikian ketika lalai, maka wajib atas seorang memeliharakan sembahyangnya seorang. Kalau masa tu buat apa Daniel? Bagi batallah puasa sembahyang lah. Faham tak? Sebab apa kena memelihara sembahyang? Kerana hukum sembahyang lebih besar daripada hukum puasa. Bagi batallah puasa, nanti kotor. Baik. Maka dari kerana inilah dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang. Orang tinggal sembahyang kena bunuh hukum Islam. Dan tiada dibunuh orang yang meninggalkan puasa. Orang tinggal puasa kena bunuh dia. Tak? Kena buat apa dia? Penjara. Orang tinggal puasa penjara. Baik. Dan lagi sembahyang tiada harus meninggalkan dia sembahyang sebab uzur. Sebab uzur kena boleh tinggal sembahyang.
Semayang tak boleh berdiri, memang duduk ke tinggal lah semayang. Tak boleh. Dan harus meninggalkan puasa sebab uzur. Itu beza semayang dengan puasa. Semayang lebih besar daripada puasa. Semayang tak boleh tinggal walaupun uzur ke mana pun. Selagi mana akal tu ada lagi tu kena semayang. Puasa kalau tak sihat, tak apa. Tak payah nak puasa, nanti qada. Tak boleh puasa juga, bayar fidyah akan datang. Baik ada akan cerita. Maka apabila wajib atas seorang memeliharakan semayangnya seorang, wajib atas seorang menghunus dia benang atau memerlan dia benang. Tarik bagi muntah dengan sengaja, batal puasa. Ataupun telan. Kalau telan pun batal tak puasa. Batal juga puasa. Tak payah telan lah, tarik. Kemudian maka diqadanya seorang. Qadanya seorang. Puasa seorang. Puasa seorang. Tulis sin di atasnya. Lepas tu ada jatuh. Dan tetapi ada jatuh. Kita tu ada jatuh dalam itu. Ada dan tetapi, tambah dan tetapi. Sebelum perkataan sayugianya tu ada dan tetapi. Dan tetapi sayugianya diperlannya seorang. Dia kata lebih elok telan dan jangan dihunusnya seorang. Supaya jangan dihunusnya, eloknya macam ni. Tetapi sayugianya diperlannya benang gitu. Dan jangan dihunusnya benang. Eloknya bunyinya tu benang tak apa. Elok dia kata telan supaya tiada kena najis mulutnya seorang. Antara telan dengan tarik, yang mana elok? Telan. Sebab kalau tarik kita muntah, bila kita muntah mulut kita najis tak? Najis. Dia kata elok telan. Tapi tak tahu aku jadi guna telan. Tetapi tempat yang tersebut maksudnya eloknya telan tu. Tempat yang tersebut tadi tu, sayugianya apa tadi tu? Sekaliannya apabila tiada bagi seorang memotong benang yang pada had zuhir daripada mulut. Kalau dia boleh potong lah. Tapi nak potong ke mana kalau kau sini kena potong dekat dalam had zuhir mulut kan. Dia kata kalau boleh potong kan. Kalau tak boleh potong barulah tarik ataupun telan. Adapun jika dapat yang demikian potong, maka wajib atas seorang memotong yang pada had zahir mulut dan memelan yang pada had batin. Maksud tu batal tak puasa dia macam tu. Tak batal sebab dia potong had pada had zahir, betul tak? Tapi had zahir ni payahlah potong ke mana dia. Ni dalam lah had zahir. Had zahir ni sampai ke rengkung lah. Dekat ni kan. Kalau had batin barulah dah. Tapi dia kata dia boleh ada satu alat, dia boleh potong had zahir. Dia potong had zahir, bila dia telan had batin. Batal tak puasa dia? Tak batal. Begitu. Habis. Syahdan cukup tu. Allah Subhanahu Wa Taala ada esok pula. Tak nak tengok ada orang lain. Banyak lain ke ni? Semua sampai buka surat berapa? 163. Ada berapa hari ni? Ni hari berapa? 7 lah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 20 hari lagi ya, lebih kurang. 20 hari, 22 kali 20 berapa? 40 muka surat ya. 41, 40, 41, 40. Kalau 40 muka surat, dah good. Kalau dah sambung lah. Allah Subhanahu Wa Taala. Finish.